إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai para al-muttaqin dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya dan jagalah akidah kita dan bantulah agama Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat Islam jikalau kita beriman kepada Allah dan beramal saleh. Terkadang apa yang berlaku dalam dunia, dalam alam Islam yang kita tengok dalam taratat, dalam televisyen, kita merasai bahasanya umat Islam kena zalim. Umat Islam dikenal zalim di mana saja, apa-apa lagi apa yang berlaku di luar negeri yang kita tengok, suasana Suria, suasana Iraq, suasana Yaman dan suasana yang mana berlakunya kezaliman di atas umat Islam. Kita merasai bahasanya kezaliman itu bukan tak mesti orang Islam yang kena zalim, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin nak taksab umat Islam, ingin nak periksa iman umat Islam, maka berhajab Allah Subhanahu wa taala itu dia memeriksa iman kita. Di samping itu, kita sebagai umat Islam terkadang kita tengok keadaan umat Islam yang di luar yang kena zalim, wasa kata kita ini lemah semangat, wasa kata tidak kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita, akan tolong kita dengan rahmat Allah, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita mengharap bantuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memutus asa mereka orang yang fasik, tidak memutus asa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tetap berlaku dan Allah Subhanahu wa taala akan taksab umat Islam. Di samping itu, umat Islam mesti bangga dengan agama Islam. Mesti kuatkan iman apa yang ada dalam dada, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yakin dengan pertolongan Allah kan cuai le cha par Allah Subhanahu wa taalaที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติอิสลาม kita kenaมีความศรัทธา, kena yakin bahasanya dengan iman kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan syirik, yakin dan tawakal seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dan tawakal, maka marilah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman berlaku di atas umat Islam bukan arti kata kita putus asa kemudian kita tidak mengharap bantuan daripada Allah. Bahkan kita mengharap bahasanya Allah akan bantu umat Islam, Allah akan tolong hambanya as-salihin yang mengerja amal saleh. Allah Subhanahu wa taala tidak biar orang yang zalim seperti itu. Bahkan Allah akan tunjuk, Allah akan turun azab di atas mereka yang melakukan zalim sama ada di dunia dan di akhirat. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman dan Allah jadikan zalim di kalangan umat Islam itu, di kalangan manusia, di kalangan kamu muharrama, perkara yang haram. Sebab itu zalim sama orang Islam
dalam satu negeri, sama ada dari punam yang jahat yang bukan Islam, menzalimi rakyat yang bukan yang Islam sendiri adalah satu kesalahan yang besar. Inni haramtu ala nafsi zulma wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Jangan kamu muzalim di kalangan kamu. Apa yang berlaku ialah kita tengok pada orang kufar, orang kafir yang bersatu untuk menindas umat Islam. Li'annahum ummatan wahidah, mereka adalah umat yang satu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, mereka yang kafir sama-sama mereka itu boleh bantu membantu, boleh menjadi ummah yang satu untuk menghancurkan umat Islam. Jikalau umat Islam tidak bersatu dan kemas imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Illam taf'alu, jikalau kita tidak buat, jikalau orang Islam tidak buat, tidak bersatu, tidak hijau sungguh, takun fil ardi, takun fitnatun fil ardi, nescaya jadi fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabir, dan jadi fasad, kuam siahai begitu banyak sekali. Nabi SAW selalu memberi galakkan supaya kita membantu orang yang kena zalim. Unsur akhaka zaliman au mazluma, sabda Rasulullah SAW. Bantulah orang yang zalim. Bagaimanakah kita nak bantu orang zalim? Kita tahan dia, jangan dia buat benda yang zalim. Au mazluma, orang yang kena zalim. Sebab itu kewajipan kita ialah nasrah, beri pertolongan dan kancuila bagi sama Islam. Dengan harta kita, dengan raga kita, dengan masa kita, dan dengan doa kita. Supaya kita boleh ada sahih untuk nak bantu, nak cuila umat Islam sendiri yang dak kena nyanyo di luar ataupun dalam negeri kita. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Apabila umat Islam minta bantuan, minta kancuila daripada umat Islam sama sendiri, fa alaikumun nasr, maka wajib di atas kamu beri bantuan. Nabi SAW, kalau tengok pada masa jahiliyah lagi, orang yang kena zalim pergi mengayuhah kepada Rasulullah SAW, seorang yang bernama Amr bin Salim daripada puak Khuza'ah, yang mana Khuza'ah ni ada perjanjian dengan puak Quraisy, dengan puak Bakar, tetapi puak Bakar ni khianat amanah ini, maka puak Khuza'ah pergi mengaduhah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Rabbi, inni nashidu Muhammada, inni nashidu Muhammada, hilfu abina wa abihil atlada. Kata sebuah syair, hei ya Rasulullah SAW, aku minta bantuan daripada kamu ya Rasulullah, yang mana kami dengan kamu ni ada ikatan semenjak daripada lama maridah. Rasulullah bakit semangat selalu dah, dan Rasulullah beri bantuan. Lalu itulah Rasulullah kamsang kata kita kena serang negeri Mekah, dengan sebab nak jaga, nak pokpong orang yang kena aktam dalam jahiliyah, apakah lagi dalam Islam. Maka berlakulah permusuhan buka picit dah Merang Makkah pada tahun yang 8 Hijrah. Berlakulah dengan sebab nak pertahanan orang yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tanda pula dah tahun yang ke-8 Hijrah beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk negeri Mekah dan boleh buka berjaya. Di situlah negeri Mekah jadi negeri Islam. Kita tengok keadaan orang kafir yang muzalim umat Islam di hari ini, khususnya dalam segi akidah. Tabiatnya sama dengan orang Quraisy di Mekah dulu. Kalau kita tengok berapa seorang sahabat yang mula masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa orang yang masuk Islam tapi kena nyanyo, kena zalim. Bahkan kena paksa di kalangan mereka seperti Yasir bin Ammar. Ammar bin Yasir kena paksa, kena bangkap, kata suruh sumpah Nabi Muhammad, suruh keluar daripada agama Allah. Sabceng Rasulullah kena bangkap, sumpah Nabi Muhammad, sumpah sahabat. Tu zaman Quraisy lagi dah. Sebab itu tidak pelik lagi kita di korun yang 20 lebih ni, orang Islam kena bunuh, kemudian kena bangkap, katalah tiada Tuhan kecuali Bashar misalnya, tiada Tuhan kecuali apa sekian pun, dan suruh sabceng kepada sahabat dan kepada Nabi sendiri. Maka akhlak yang buat seperti ini tidak beza dengan orang kufar Quraisy.
Sekalipun dia mengaku kata dia ni adalah akidah Islam, tapi dia bawa akidah untuk nak cerita kepada sahabat Nabi, kepada Rasulullah, tidak beza dengan orang kafir Quraisy. Ammar bin Yasir kena peksa, kena bangkap, kena panggil ikrah, kena paksa supaya mencerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad beri maaf pada Ammar bin Yasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tengok keluarga Ammar bin Yasir kena seksa, kena bunuh depan padang pasir yang begitu panah, Nabi kata ini sabran ali Yasir, sabarlah wahai keluarga ali Yasir, inna maw'idukum al-jannah, sesungguhnya tempat yang kita berjumpa, perjanjian kami dengan kamu ialah dalam syurga. Allahu Akbar. Begitu besarnya keadaan sahabat, bagaimanakah mereka jujur mereka dengan akidah yang betul dan tidak sanggup tukar agama Allah dengan agama-agama yang palsu dan akidah-akidah yang buruk. Di hari ini jamaah mana-mana sekalipun, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara ataupun akidah Farisi, akidah Tasyayyu'h, mana-mana sekalipun tidak beza dengan orang kafir Quraisy. Nak memaksa umat Islam ni supaya cerita pada Nabi, supaya punah akidah Allah. Jikalau tidak terasa, kita sebagai umat Islam tidak terasa di sini, maka kita tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab punah akhlak kita, punah akidah kita, punah akidah kita terhadap sunnah Rasulullah, kepada sahabat dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan kita ialah membantu mereka dengan doa. Dengan doa kita. Berdoalah kepada orang yang kena zalim di Suriah, di Iraq, di Yaman. Dengan sebab doa kita ini, kita wasa kata lepas amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk linasri dinillah, untuk nak membantukan agama Allah. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Dan yakinlah bahwasanya Allah akan beri pertolongan kepada umat Islam. Ini perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Perjanjian Allah. Wa'adallahu allazina amanu minkum, Allah beri perjanjian bagi orang yang beriman dari kalangan kamu. Iman ada, kena jaga mulai iman kita, barulah mari pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang beriman dari kalangan kamu, jangan jadi orang kafir, jangan jadi fasik, jangan punah akidah kita, jaga biar molek-molek, barulah mari pertolongan daripada Allah. Wa amilus salihat, dan beramal soleh. Ibadat kita biar kena dengan Islam. Bagaimana kita berdoa supaya umat Islam dapat bantuan daripada Allah, sedangkan amalan kita belum jadi amalan yang soleh. Tidak kena mengikut dengan yang Allah tangkan, mengikut ikhlas, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus salihat. Sebab itu syarat yang kedua beramal soleh. Yang pertama ialah iman. Ini sebagai syarat untuk nak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, Allah akan beri umat Islam ni sebagai orang yang menjadi pundam dalam log dunia dengan menyebar Islam. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan beri menjadi khalifah, pemimpin bagian kepada umat yang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beri pada umat-umat yang dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hina, kena zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah beri nikmat yang begitu besar dan Nabi boleh sebar agama dan boleh letak negara Islam di Madinah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman, beramal saleh, maka dapatlah bantuan daripada Allah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri agama dan umat Islam akan berpegang dengan agama yang Allah redha. Agama Islam, agama yang Allah redha,
agama inilah akan dipegang oleh umat Islam, akan bawa, akan sebar di atas dunia untuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti pula dah bagi orang umat Islam setelah mana dia merasai takut, ada merasai keamanan. Wasami kuam sengop sup. Wasa kata ke santipap. Kuam sengop sup ataupun santipap ataupun sejahtera, kebahagiaan tidak akan berlaku kecuali dengan mengikut ajaran Allah ataupun dengan mengikut ajaran Islam. Saksana Islam ke saksana hang santipap. ต้องการความสงบสุข ต้องการสันติภาพที่แท้จริง ต้องไปหาอัลลอฮ์ ต้องกลับไปสู่ศาสนาอิสลาม Kita kajilah agama Islam sejak sejarah Nabi SAW, sejarah peperangan, การสู้รบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม daripada Mekah lagi padaไปยังมะดีนะห์ จัดตั้งรัฐอิสลาม เอาสันติภาพเป็นหลัก ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ประกาศสงครามกับศาสนาอื่น ยกเว้นศาสนาอื่นเป็นคนที่ประกาศสงครามก่อนที่มุสลิมจะประกาศสงคราม sebab itu dalam peperangan Tabuk ni kita dapati bahwasanya Rasulullah dia prakat sungkram apabila orang Rom, orang Tabuk ni mulai nak perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang mukmin yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah akan menjadi umat Islam sebagai khalifah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi agama yang Allah redha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi keamanan dengan syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadat, mereka itu beribadat kepada aku la yusyrikuna bi syai'a, tidak melakukan syirik kepada Allah sesuatu pun. Ibadat pada Allah, Allah satu dengan rukun iman kena molek 45 perkara, tidak melakukan syirik. Akidah mana-mana kalau nak bawa, nak seru kepada syirik, tinggallah. Akidah mana-mana kalau dak ajak di zaman kita lah ni nak buat pada kufur pada Allah, pada Rasulullah, melakukan syirik, duk buca sama Islam, duk buca sama imam yang maksum, yang tidak melakukan segala maksiat, taraf mereka sama dengan Rasulullah, sama dengan Ali, akidah seperti ini tidak akan dapatkan cuai lejak para Allah Subhanahu wa taala, akan bawa kepada neraka. Waliyazubillahi min zalik. Sebab itu wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dalam akhir ayat. Siapa yang berkufur ba'da dzalika, setelah mana Tuhan nyata semua dah, Tuhan akan menjadi khalifah, Tuhan akan beri keamanan, Tuhan akan beri agama Islam, beri akidah yang baik. Siapa yang berkufur lagi, dak bawa akidah yang kufur lagi, fa ulaika humul fasiqun, mereka itu ialah mereka yang kufur, yang fasik. Waliyazubillah min zalik. Tapi bagi kita ialah ya'budunani wala yusyriku la yusyriku nabi syai'a, beribadat pada Allah, tidak melakukan syirik kepadanya sesuatu. Tuhan tambah pula dah di antara perkara-perkara yang kita kena buat supaya nak dapat pertolongan daripada Allah, iaitu ayat selepasnya wa aqimus solah, dirikan semaya. Semaya kita biar kemah, biar kena. Ibadat yang paling besar sekali ialah semaya. Awal-awal ibadat, awal-awal amalan yang akan yuhasab, akan dihisab di hari kiamat ialah semaya. Siapa yang semaya, maka dia dirikan tiang agama. Siapa yang tinggal semaya, tinggallah agama. Waliyazubillah. Bagaimana nak dapat pertolongan daripada Allah kalau prakcum kita ni duk lengah lagi buku semaya? Tak apalah kau prakcum biar sudah, tak apalah dentang kita panjang lagi, semaya pun tak apa, buku semaya tak usah gaduh gapo, maknai ni orang semaya. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semaya, kena neraka wail juga bagi orang yang semaya, sebab maknai ni orang lama. Allah waliyazubillah min zalik. Wa aqimus salah, Tuhan kata, wa atuz zakah, dan keluar zakat. Tengok pada orang fakir miskin,
Tengok kepada orang yang susah lebih pada kamu. Jangan kita gembira dengan sebab ada harta. Umat Islam di hari ini banyak kaya, Tuhan beri rezeki yang banyak. Berilah nafkah, bantu pada orang yang kena zalim di Suria, di Iraq, di Burma, di mana sekalipun. Jangan kita jadi orang yang bertakabur, megah dengan nikmat Allah, tidak bersyukur. Tuhan kata wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Rasulullah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dapat nasrun minallah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan kamu duk sengka bahasa orang kafir yang dia duk buat kezaliman di atas orang Islam di hari ini. Bahasa Tuhan nak lepas dia duk pasal tu, tak ada kena azab, tak ada kena sakit gapo. Bahkan bagi dia tu sakit supaya kita sakit. Bahkan bagi dia tu lebih kuat daripada kita lagi. Tak usah dia ingat kata dia nak duduk dalam nikmat yang begitu sedap. Gilah negeri besar dalam dunia sekalipun hodok kron sahab bacacak duk tindah orang Islam ataupun orang negeri mana sekalipun yang milik senjata yang banyak duk jual pada negeri yang sama Islam untuk nak hancur, nak muzalim rakyat yang beriman pada Allah. Jangan kita sangka bahawa mereka itu duk senang. Bahkan mereka itu akan timpa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan buat mereka itu lepas daripada siksaan Allah, sama ada di dunia dan di akhirat nanti. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita membantukan agama Allah. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. Di antara syarat untuk nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mendirikan segala ibadat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Tuhan telah firman dalam ayat tadi, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut pula dalam ayat yang lain pula, immakkannahum fil ardi aqamus salat. Mereka itu apabila Allah Subhanahu wa taala beri kekuasaan pada umat Islam, maka mereka itu aqamus salat wa atawuz zakat, mengeluarkan zakat, dan Allah tambah di sini wa amaru bil ma'ruf, suruh benda baik. Suruh benda baik di tempat kita ni kalau kita nak kira lebih kurang lagi, masih dhaif lagi. Kita kena suruh benda baik, benda yang menjadi perkara yang baik dalam Islam, sama ada dalam segi ibadat, dalam segi akhlak, dalam segi akidah. Wa nahaw 'anil munkar, dan melarang benda mungkar. Sebab apa Tuhan tidak turun rahmat? Kita jauh daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala sebab mungkar dalam sangkum kita masih banyak. Nak hapus benda mungkar, di antara syaratnya wa nahaw 'anil munkar, melarang benda mungkar. Di antara benda mungkar yang besar sekali, benda mungkar yang bersangkut paut dengan akidah. Kalau ada golongan yang tak bawa akidah yang palsu, nak umat Islam pegang akidah yang palsu, kita kena pakat-pakat larang. Kena pakat-pakat buat khijah supaya jamaah yang duk bawa pai-pai akidah hak tak kena ni kau lebih jauh daripada sangkum kita. Barulah kita ni termasuk masyarakat yang beriman pada Allah, yang harap bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakat duk dia belaka, anak beranak kita lah tempat yang siang.
Kita duduk di rumah, kita pakat duduk dia. Kita duduk di sekolah, pakat duduk dia. Acan pun pakat duduk dia. Tok imam, tok khatib pakat duduk dia. Sebab itu dia tidak ada hak Tuhan kata saat ni wa amaru bil ma'ruf, suruh benda ma'ruf benda baik pun tak ada. Nak sena akidah yang baik kepada demo pun tak ada. Tak ada nak buat obrom, tak ada nak buat ngajar, tak ada nak buat apa-apa perkara benda yang baik. Maka di sini kau jauhlah kita daripada akidah yang betul. Wa nahaw anil munkar, orang dok sebar akidah yang palsu dalam masyarakat kita, kita tidak bergaduh, kita sendiri berpelih lagi. Ibadat kita berbelum tentu lagi, kena tak kena. Maka di sini tidak cukup syarat-syarat yang Tuhan kata aqamus salat semaya, wa atawuz zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh benda baik, wa nahaw anil munkar, dan larang benda munkar. Walillahi aqibatul umur, dan semua perkara itu kembali kepada Allah. Allah yang tahu bagaimanakah akibat setiap perkara. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan jadilah kita sebagai umat Islam yang bersatu dan membantu sama-sama umat Islam, dan berdoalah, mintalah kepada umat Islam yang kena zalim di luar, kita berdoalah kepada mereka supaya dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita di sini pakat-pakat jagalah di antara beberapa syarat untuk nak dapat bantuan daripada Allah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir ini marilah kita salam dan salawat di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi Burma. Allahumma ansuril muslimina fi biladina. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna wa thabbitna ala aqidatina wa ala dinina ya rabbal alamin. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.